好，那我们就进入今天我们5大论述的讲解。Oke, kita akan masuk ke topik utama kita di sesi 1 ini. 那在讲解之前，给大家做一个科普那这个呢是2000年的时候这个WHO 在瑞士的日内瓦召开会议当时有2000多位医学专家参加了这场会议，他们通过研讨，共同定义出以下的6大慢性疾病原因均为营养不均衡造成。 Pada tahun 2000, ya di tepatnya di Jenewa, Swiss, 2000 lebih para ilmuwan dan ahli medis berkumpul satu dan mereka memberikan sebuah statement bahwa sebagian besar penyakit yang degeneratif yang ada di dunia ini karena disebabkan kekurangan daripada gizi. Tentang penyakit semacam apa? Itu 6 jenis penyakit yang ada di ini. Pertama adalah kanker, kedua adalah hipertensi juga karena kekurangan gizi, kencing manis karena kekurangan gizi, kelima osteoporosis, keenam sarkopenia yaitu pengecilan otot ya Bapak sekalian. Oke. 所以大家可能会对这个会有很多的疑问，不过大家带着这个疑问来听我们接下来的课程。 Ya, mungkin Bapak sekalian merasa ragu apa benar sih 6 penyakit tersebut seperti saya terutama nomor 4 lah ya. Maka mari kita lihat slide berikut, benar apa enggak teori tersebut yang dikeluarkan oleh para ilmuwan pada tahun 2000 di Jenewa, Swiss. OK， 那我们的5大论述就是基于王博士他30多年的这个研究的成果所建立的这个5大论述。 Oke, 5 teori dasar dari kesehatan holistik ya yang telah dirumuskan oleh Profesor Wang adalah sedemikian rupa. 第一个就是细胞决定论，也就是说，人的细胞健康，人才会健康。 Pertama adalah sel di dalam tubuh kita. Di mana sel tubuh kita sehat, maka tubuh kita akan sehat. 第二个就是血液循环决定论，一个人的血液循环一定要好通畅，这个人才会健康。 Kedua adalah sirkulasi darah kita. Kalau seseorang mempunyai sirkulasi darah yang lancar dan bagus, otomatis orang itu akan sehat. 第三个就是细胞代谢决定论，我们全身70兆的细胞都有它的生命周期，到了你的生命周期，你就应该死亡，新的细胞在产生，也就是你的细胞代谢的速度一定要正常。 Poin ketiga adalah metabolisme daripada sel kita. Setiap sel kita mempunyai lifetime yang berbeda-beda. Jadi setiap sel kita, kalau kita bisa mempertahankan lifetime sel kita, di mana pada waktunya dia harus mati dan dia akan tumbuh dengan sel baru, maka kita akan hidup dengan umur yang panjang. 第四个就是健康密码365，它讲的就是我们人体的温度和我们健康的关系。 Berikutnya adalah satu kode kesehatan 365 ya. 365 itu berhubungan apa? Dengan suhu badan kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan suhu badan kita 36,5 derajat Celcius sepanjang tahun. 第5个就是我们说的以上4个论述到底有没有科学的依据？你用什么来验证？ Dan berikutnya adalah bagaimana dengan hasil tes darah kita mempunyai hubungan sangat erat dengan kondisi kesehatan kita pada saat ini. Jadi semua dari poin 1 sampai poin 4 bisa terbukti secara ilmiah dengan tes darah di tubuh kita ini. OK， 也就是我们说的用验血报告来去验证OK， 那我们就开始讲解第一个细胞决定。 Oke, kita bicara tentang sel. Apa itu sebenarnya adalah sel? 大家看细胞是组成我们人体的最小的单位是细胞组成我们的组织，组织形成我们的器官几个相关的器官会形成我们的一个系统。那我们人体整个会有8大系统，8大系统组成了一个完整的人体Oke. Ukuran terkecil di dalam tubuh kita yang kita namakannya adalah sel. Setelah sel tersebut terbentuklah jaringan tubuh kita. Beberapa jaringan tubuh kita bergabung di satu, akhirnya terbentuk organ tubuh kita. Beberapa organ kita ini tersusun menjadi sistem di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita mempunyai 8 sistem, seperti sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan segala macamnya. Dari segala sistem inilah maka terbentuklah tubuh manusia kita yang utuh ini. 那大家知道你一个人
一个人完整的要一个健康，你这个8大系统任何一个系统都不能出现问题。Kalau Anda ingin hidup sehat walafiat, dipastikan di dalam 8 sistem Anda ini tidak ada satupun yang error ataupun yang rusak. OK， 那系统要健康，组成这个系统的几个器官，它一个都不能出现问题。 Kalau memastikan semua sistem Anda berjalan lancar, maka organ-organ yang membentuk satu kesatuan dari sistem tersebut pun tetap harus sehat. 大家知道我举个例子就是我们的消化系统来讲的话，我们的食道以及我们的胃、肠道、我的肝脏、我的胰脏全部是我的消化系统里边的器官。但是如果这几个器官当中，我今天就是胃不舒服了，胃痛，大家说我的整个消化系统算是健康吗？ Contoh, salah satunya adalah sistem pencernaan kita. Kita semua tahu bahwa sistem pencernaan kita berasal dari mulut, masuk ke dalam lambung kita, masuk ke dalam usus kita, masuk ke dalam liver kita, dan masuk ke dalam organ berikutnya. Maka daripada itu, seandainya di antara salah satu organ tubuh kita yang dilalui oleh sistem pencernaan tersebut adalah rusak atau tidak sehat, maka dikatakan bahwa sistem pencernaan kita tidak sehat. 如果我天天拉肚子，大家说我的消化系统是健康的吗？ Kalau setiap hari Anda diare terus, apakah sistem pencernaan Anda akan bagus? Otomatis tidak, bukan? 显然不是OK， 那所以我们得知我们器官要健康，形成我器官的组织要健康，进而最小的那个单位，也就是我的细胞要健康。 Jadi pastikan kalau organ Anda mau sehat, setiap sel terkecil di organ tersebut pun tetap harus sehat. Dan bagaimana cara membuat setiap sel Anda sehat, kita akan lihat lagi. 也就是说，你的胃细胞健康，你胃就是健康的；你的肠道的细胞健康，你肠道就是健康的。 Jadi begitu sel daripada lambung Anda sehat, maka lambung Anda akan sehat. Begitu sel daripada usus Anda sehat, maka usus Anda pun akan sehat. OK， 所以我们得到的结论就是，你全身所有的细胞如果都健康，你人就是健康的。 Jadi kesimpulannya adalah kalau seluruh sel di dalam tubuh Anda sehat, maka Anda adalah orang yang sehat. OK， 那问题出来了我知道细胞健康，人就健康，但是怎样才能让我的细胞健康？这个是最重要的，对不对？ Jadi sekarang muncullah pertanyaan. Saya tahu bahwa manusia bisa sehat, sel saya sehat. Tapi sekarang apa yang membuat supaya sel di tubuh saya ini bisa sehat? 大家知道细胞其实没那么深奥，你只要给到细胞它所需要的营养，它就会健康。 Sebenarnya tidak begitu sulit Bapak sekalian, asal Anda bisa memberikan nutrisi yang cukup dan seimbang untuk setiap sel di dalam tubuh Anda, maka sel Anda pun akan bisa sehat. 那大家知道细胞需要什么样的营养吗？ Dan apakah kita tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh sel kita supaya dia bisa sehat? 其实就是大体上分就是这7种蛋白质、脂肪、糖、矿 Secara 物 garis besar adalah ada 7 macam di depan ini. Pertama adalah protein, kedua adalah lemak. Ingat lemak itu penting sekali ya. Jangan hilangkan lemak terus. Ketiga adalah gula, setelah itu mineral, vitamin, trace mineral dan ultra trace mineral. Berbagai ada lemak juga ya. 大体上分是这7种但是大家知道我们如果细的分，竟然有140多种。 Secara makro Anda bisa lihat itu hanya 7 item, tapi kalau Anda dipecahkan lagi ke bagian yang lebih kecil, sebenarnya tubuh kita untuk sel yang sehat membutuhkan 140 macam nutrien atau nutrisi. 也就是说，我们很多时候没有办法通过我们1日3餐，可以把这140多种按照我每天所需的量提取到，所以你每天缺一点，2天缺多一点，1年缺的更多，3年5年，当你缺到一定程度的时候，你身体就开始出现。 Masalah besar kita adalah kita tidak bisa mencukupi 140 ingredient yang dibutuhkan oleh sel kita setiap hari melalui makanan yang kita konsumsi. Karena maka daripada itu jika setiap hari kita kekurangan 1-2 item ingredient ataupun nutrisi yang kita butuhkan dan berkepanjangan, maka lama-lama organ kita pun akan menjadi rusak dan sel kita juga menjadi rusak. 所以，其实我们如果能通过一个简单的方式，可以把140多种
可以提供给我身体，也就是刚才我们说的那一些的慢性疾病，其实都是可以解决的。 Jika kita bisa menemukan satu cara untuk memastikan setiap sel tubuh kita setiap hari 365 hari mendapatkan 140 nutrisi yang seimbang yang dibutuhkan oleh sel kita, maka dipastikan sel kita akan sehat. Begitu sel kita akan sehat, maka semua penyakit degeneratif yang tadi Bapak sekalian lihat di depan itu akan tersembuh dengan sendirinya. 只是世界上之前都还没有遇到过这么可以把140多种都放到一个产品里的这样的一个东西啊。 Sebelum Fishsol ini muncul, belum ada satu ilmuwan di dunia ini yang bisa memastikan 140 ingredient yang dibutuhkan oleh 70 triliun sel kita yang dicukupi setiap hari untuk dijadikan menjadi satu kesatuan dari segi makanannya. 但是今天大家非常的幸运啊，因为我们真正遇到了用一款产品就可以解决这140多种营养全部在一起的这样的好产品。 Kita hanya melalui Fishsol 3 kali tersebut saja, kita bisa memberikan kecukupan gizi 140 ingredient di dalam 3 kali tersebut yang dibutuhkan oleh tubuh kita setiap hari.